Al-Quran merupakan kemukjizatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Kemukjizatan Al-Quran ini terbukti kerana ianya merupakan satu perkara yang luar daripada kebiasaan, yang melemahkan hujah-hujah orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penurunan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu ketika itu yang kuat menentang ajaran Al-Quran adalah orang Quraisy yang berada di Mekah. Al-Quran ini melemahkan hujah-hujah orang Arab, yang kita tahu bahawa Arab ini memiliki satu kesasteraan bahasa Arab yang sangat tinggi. Namun Al-Quran datang untuk melemahkan segala apa yang ada pada diri mereka. Dan kita melihat kemukjizatan daripada kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran. Ulama tidak menyenaraikan kitab-kitab lain seperti Injil, Zabur dan juga Taurat sebagai mukjizat. Namun Al-Quran ini Allah berikan kepada Nabi sebagai satu mukjizat kerana keajaiban yang ada pada Al-Quran ini. Dan ketika penurunan Al-Quran ini, Allah mencabar kaum Quraisy untuk mendatangkan satu surah sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah memberikan cabaran kepada Quraisy pada waktu ketika itu untuk mendatangkan sekurang-kurangnya satu surah sahaja untuk mereka lakukan sebagaimana surah yang ada Al-Quran. Namun mereka gagal untuk mendatangkannya. Dan apabila melihat kepada aspek kemukjizatan, kita boleh simpulkan ataupun bahagikan mukjizat ini kepada beberapa aspek perbincangan. Yang pertama adalah dari segi bahasanya, yang kedua dari segi kejiwaan Al-Quran ini, dan ketiga dari segi perkhabaran berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, dan yang keempat adalah dari segi saintifik, dan yang kelima dari segi syariah. Namun hari ini saya menceritakan kepada anda semua, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan fakta-fakta yang berada dalam sains dan juga beberapa perkara ghaib yang berlaku di dalam Al-Quran yang dikhabarkan oleh Allah. Dan apabila kita melihat kepada aspek saintifik yang berada dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang pelbagai aspek sains, antaranya adalah berkaitan dengan embryologi ataupun kajian berkaitan dengan embrio dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang menceritakan secara detail bagaimana penciptaan daripada mani dan juga telur wanita itu kemudian dijadikan kumpulan daging dan darah dan sebagainya sehingga menjadi seorang bayi yang sempurna. Dan kemudian bagaimana Allah menceritakan dalam surah Ar-Rahman, itulah apabila dua laut bertemu, yang mana apabila dilihat daripada sudut saintifik menjumpai satu fenomena dua laut bertemu, itulah fenomena conflux, iaitu di mana bertemunya dua lautan, yang mana apabila bertemu dua lautan ini tidak akan bercampur suhu, warna dan juga density ataupun ketempatan laut ini. Jadi ini adalah antara kajian-kajian yang telah dijumpai terkemudian daripada apa yang telah dituliskan dalam Al-Quran Al-Karim. Maka satu kemukjizatan Al-Quran ini dari sudut saintifik. Namun tuan-tuan dan puan, kita melihat dari satu sudut lagi, iaitulah perkabaran perkara-perkara ghaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang tidak terjadi pada waktu ketika zaman Nabi, namun dia berlaku sebelum ataupun selepas, yang mana bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ini sedangkan pada waktu ketika itu sangatlah terhad maklumat dan sebagainya. Jadi dalam satu surah Al-Kahfi dari ayat 9 hingga 26 menceritakan satu kisah yang masyhur berkaitan dengan Al-Ashabul Kahfi, iaitu pemuda 7 orang pada waktu ketika beberapa ratus dan ribuan tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Sebenarnya Ashabul Kahfi ini merupakan satu kisah yang diangkat oleh puak Kristian, namun telah diubah penceritaannya dalam kitab mereka yang terkemudian. Dan mereka menceritakan bahawa Ashabul Kahfi ini, mereka ini ditangkap dan juga telah ditanam secara hidup-hidup, namun setelah beberapa tahun ditemui oleh pengembala biri-biri dan mereka ini masih ditemui hidup. Maka ini keajaiban yang diceritakan dalam kitab Kristian. Namun apabila melihat kepada Al-Quran, bagaimana Allah menceritakan secara terperinci berkaitan dengan apa yang berlaku terhadap 7 Ashabul Kahfi ini, yang mereka melarikan diri daripada
daripada seorang raja yang zalim dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun campur 9 tahun, dan mereka ini dihidup ataupun dijaga kembali namun badan mereka dalam keadaan elok. Maka ini adalah satu keajaiban ataupun satu mukjizat yang ada dalam Al-Quran, bagaimana satu kisah yang sangat detail Al-Quran datang untuk membetulkan apa yang diceritakan oleh orang-orang Nasrani yang menyeleweng kitab pada waktu ketika itu. Maka ini satu kemukjizatan yang datang untuk membenarkan apa yang telah salah. Dan apabila melihat satu lagi surah, iaitulah surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4, yang menceritakan bagaimana tentera Rum pada waktu ketika Nabi SAW diutuskan, di mana Nabi SAW masih menjalankan dakwahnya di Mekah, dan turun surah ini iaitu menceritakan 3 peristiwa besar utama. Yang pertama adalah Ghulibatir Rum, tentera-tentera Rum ini telah dikalahkan. Yang kedua adalah menceritakan bagaimana mereka ini akan menang kembali dengan melawan pihak Parsi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tentera ataupun orang Islam ini akan mendapat kemenangan yang mereka tidak ketahui pada waktu ketika itu. Namun 8 tahun selepas daripada diturunkan ayat ini, sesungguhnya ianya satu keajaiban, kerana apa yang berlaku pada waktu itu, Rom dikalahkan pada waktu ketika itu, kemudian mereka menang kembali melawan tentera Parsi, dan sesungguhnya Allah nak memberi satu perkhabaran gembira kepada orang Muslim bahawa mereka akan memenangi satu perang yang sangat besar dan sangat penting pada waktu ketika itu, ketika umat Islam telah berhijrah di Madinah. Dan pada waktu ketika itu Muslimin akan menghadapi peperangan Badar, dan sesungguhnya ini perkhabaran Allah untuk memberitahu kepada orang Islam bahawa mereka akan memenangi perang Badar. Maka ini satu penceritaan yang sebenarnya melangkaui daripada pengetahuan, menceritakan tentang perkara-perkara yang akan datang, yang merupakan ghaibiat yang Nabi SAW tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui secara sendiri. Maka ini sebenarnya adalah satu kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, supaya kita mengambil iktibar dan juga manfaat daripada Al-Quran dan kemukjizatan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin.